My brothers, my nakama yang masih belajar maupun yang telah bekerjaya. Kalau sebelum ni korang just beli t-shirt One Piece je kan, dan beli t-shirt dapat t-shirt je. But hari ni aku nak buka peluang kat korang seluas-luasnya. Di mana? IG Shop Skoverto Hub, Malaysia #1 anime merchandise, menawarkan t-shirt Mugiwara Edition, yang mana kalau korang beli satu helai percuma stiker, beli dua helai percuma keychain dan stiker, beli tiga helai percuma stiker, keychain, frame. Dan tak cukup dengan itu, untuk warga Semenanjung, korang akan dapat postage percuma dengan pembelian 3 helai ke atas. Jangan cakap abang lupa dekat warga Borneo, korang pun berpeluang untuk mendapat free gift yang sama dan free postage untuk korang juga dengan pembelian 4 helai ke atas. Cepat guys, get it now dan cargas, sebab this Mugiwara Limited Edition ini hanya akan dibuka sampai 25 Oktober sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Ni bukan pre-order tau. Get it now. Ikuzu Yarudomo. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Skoverto. Alright guys, I know maybe ada di antara korang yang rasa bila aku came out dengan tajuk ni, korang akan rasa yang this will be a clickbait content. But no, after I read some of the detail berkenaan prince atau putera-putera yang pernah muncul dalam dunia One Piece ni, especially prince yang dalam buangan ni atau term dia adalah The Exile Prince, aku spekulatkan yang maybe Im Sama sebenarnya adalah dari clan D. Macam gitu. Dan aku juga ada buat sedikit research berkenaan lokasi-lokasi arc selepas time skip, dan amazingly juga ada kaitan dengan Im Sama ni. Alright, let's proceed with the content. So teori Exile Prince ni sebenarnya aku dapat dari satu page dari fan vlog Vietnam yang diterbitkan 26 Mei bulan 9 itu hari. So aku suka intro blog tu dan jalan cerita yang disusun tentang Im Sama. Cuma ada beberapa perkara yang aku kurang setuju sikit dan aku tokok tambah sikit sesuai dengan apa yang aku jumpa based on my research lah. So basically lepas je time skip 2 tahun, kita ada 8 arc. Return to Sabaody arc, Fishman Island arc, Punk Hazard arc, Dressrosa arc, Zou arc, Whole Cake Island arc dan Wano arc. So dalam 8 arc ni ada beberapa arc yang kita diperkenalkan dengan konsep The Exile Prince atau putera buangan. So dalam video teori ni aku nak cuba kaitkan all The Exile Prince dan juga tempat-tempat yang telah dikunjungi Luffy setelah time skip yang ada kena-mengena dengan Im Sama, atau seolah-olah Oda nak hintkan kepada kita latar belakang siapa Im Sama ini sebenarnya. Alright, kita start dulu dengan Sabaody arc dulu. Sabaody Archipelago atau pelabuhan Sabaody merupakan pulau terakhir di Paradise. Kalau korang nak tahu penerangan tentang peta One Piece ni, korang boleh tengok video yang Life of Pin buat. Korang boleh faham kat situ how is the geography of One Piece ni. Dan maybe lepas ni aku pun rasa macam nak buat jugalah fakta tentang peta One Piece ni. Pasal dulu kan aku selalu kongsikan fakta-fakta kan, tapi sekarang macam dah lama sangat tak buat. Alright, link video Pim tu aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Okay, alright, Sabaody, lokasi Sabaody yang macam aku cakap tadi merupakan pulau terakhir di Paradise, sangat dekat dengan Red Line dan sangat dekat dengan New World. Jadi pulau tersebut telah menjadi R&R kepada banyak pelayar-pelayar, pengembara-pengembara, termasuklah Lanun sendiri sebelum diorang memasuki New World. Alright, interesting info yang kita dapat berkenaan Sabaody ni adalah kalau sebelum ni Pulau Sabaody adalah antara pulau yang paling aman sekali, sebab ialah lokasi dia boleh dikatakan agak dekat dengan Marineford. Tapi dalam chapter 598 muka surat 9, salah seorang bartender yang ada kat situ telah mendedahkan bahawa pengkalan Marine G1 yang dulunya berada di New World telah ditukarkan lokasi lama Marineford, membuatkan Pulau Sabaody menjadi sebuah pulau bebas hukum ataupun lawless. So Marineford telah meninggalkan Sabaody. Begitu juga di arc yang seterusnya, Fishman Island. Kalau kita perasan, di Fishman Island ada beberapa penempatan kat situ macam Istana Ryugu, tempat Mermaid, Candy Factory dan sebagainya. Dan di Fishman Island juga ada satu nama tempat yang telah menjadi tempat buangan yang dinamakan sebagai The Fishman District. Fishman District dulunya adalah sebahagian daripada Ryugu Kingdom. Dulunya dikatakan tempat tu nak dijadikan satu pusat untuk anak-anak yatim, tapi projek tu terbengkalai yang akhirnya menjadikan tempat tersebut juga bebas hukum dan ramai fishman
dengan buas dan jahat bermandirian spesies mereka di situ. Next arc, kita ada Penghazard. So sebagaimana yang kita tahu, Penghazard juga merupakan tempat buangan. Dalam chapter 689, Caesar Clown mendedahkan kepada Luffy bahawa Penghazard ni macam gas. Dia ada tapi macam tak ada. Dan sangat sesuai digunakan untuk dark sign dan untuk berhubung dengan lebih dekat dengan penjenayah underworld. Kemudian kita pergi ke arc seterusnya, which is Dressrosa arc. So kalau arc tadi menceritakan kepada kita tentang pulau yang ditinggalkan, dalam arc Dressrosa ni pula kita diperkenalkan dengan dua putera yang ditinggalkan, The Exile Prince. Seorang bernama Don Quixote Doflamingo. So sebagaimana yang kita tahu, Doflamingo lahir dari keluarga Don Quixote yang merupakan salah satu daripada 20 keluarga kerabat diraja yang membentuk world government dan telah berpindah ke Marijoa. Namun ketika Doflamingo berusia 8 tahun, bapa dia, Don Quixote Homing, memutuskan untuk telah berpindah dari Marijoa dan hidup seperti rakyat biasa. Dan banyak perkara yang telah berlaku kepada Doflamingo, termasuklah mak dia mati, dia bunuh bapa dia, dia jadi lanun, dia bunuh adik dia, sampailah dia menjadi raja untuk Dressrosa dan telah di-overthrownkan oleh Luffy dan dipenjarakan di level 6 di Impel Down. So Doflamingo adalah the exile prince of Marijoa disebabkan kebodohan bapa dia. Lepas tu dalam arc Dressrosa ni juga kita ada Cavendish. Cavendish atau Cavendish the White Horse atau juga dikenali sebagai the Pirate Prince merupakan seorang super rookies dan kapten kepada Beautiful Pirates. Macam Doflamingo, Cavendish juga merupakan the exile prince dari Bourgeois Kingdom dan dikatakan memiliki rupa paras yang sangat kacak menyebabkan semua perempuan yang berada di dalam kerajaan tersebut enggan mengahwini mana-mana pun lelaki lain. Kisah tentang Cavendish tidak diceritakan dalam anime dan hanya terdapat dalam cover page chapter 864, 865, 866, 867 dan 868. Dalam cover page 867 kita mendapat maklumat Cavendish telah keluar dari kerajaan dia sendiri kerana terlalu popular, meninggalkan dia dengan hanya 74 orang bawahan dan 500 juta beri di tangan. Kemudian kita ada Zoark. Sebagaimana yang kita tahu, di Zoark ni kita diperkenalkan dengan seekor gajah gergasi yang telah hidup berabad-abad lamanya. Disebabkan suatu jenayah yang telah dia buat, Zunisha dihukum untuk berjalan di lautan selama-lamanya dan hanya boleh bertindak sekiranya diarahkan. Jadi Zunisha ni juga boleh kita katakan sebagai contoh buangan yang sama macam tempat-tempat yang aku beritahu tadi. Lepas tu kita ada Whole Cake Island Arc. Dalam Whole Cake Island Arc kita juga diperkenalkan dengan seorang exile prince iaitu Sanji. Dan di sini terjawabnya kenapa bounty Sanji hanya tertulis only alive. Sanji merupakan salah seorang prince kepada Vinsmoke family yang memiliki kerajaan Jerma dan merupakan the rulers of the North Blue. Jadi seperti mana yang kita tahu tentang kisah Sanji ni, kita boleh golongkan juga Sanji ni dalam kategori the exile prince. Seterusnya kita ada Levelly Arc yang mana di sinilah kita diperkenalkan dengan Im Sama yang aku akan cuba kaitkan informasi yang aku bagi tadi jap lagi. Lepas tu kita ada Wano Arc yang mana kita tahu setelah Kaido menawan kerajaan Wano, raja di negara tersebut atau dipanggil sebagai shogun telah digulingkan tahtanya dan jadilah putera dia Lord Momonosuke Sama sebagai the exile prince. So start dari awal post time skip dan up until now kita diperkenalkan dengan tempat-tempat tinggalan dan buangan dan juga putera buangan yang berkemungkinan menjadi hint kepada kita bahawa Im Sama ni juga sebenarnya adalah putera buangan dan tempat dia dulu juga adalah buangan. So aku rasa Im Sama ni dulu adalah salah seorang daripada putera dari clan D dari The Ancient Kingdom yang sekarang ni telah pun menjadi buangan The Ancient Kingdom kan. Cuma aku tak sure apa alasan yang aku boleh bagi berkenaan kenapa Im Sama ni dibuang dari kerajaan dia. Sebab kalau kita tengok Doflamingo dibuang dari kerajaan Marijoa adalah disebabkan keputusan bapa dia Don Quixote Homings. Cavendish adalah disebabkan terlalu kacak. Sanji adalah disebabkan dia merupakan anak yang gagal uji kaji bapa dia. Momonosuke pula disebabkan negara dia dijajah. So aku tak tahu macam mana nak relatekan dengan Im Sama. Cuma apa yang kita boleh tengok dekat fakta yang kita ada kat sini, kita hanya boleh agak yang berkemungkinan Im Sama dulu ada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang negara dia menyebabkan dia diusir dari The Ancient Kingdom. So sekarang dengan kuasa yang dia ada, dia cuba untuk reclaim kerajaan The Ancient Kingdom dengan bantuan the world government. Yes, aku tahu tentang fakta yang mengatakan bahawa the D clan will always bring the storm dan juga clan D ni merupakan musuh alami para dewa. Tapi kita kena ingat, Marine tetap accept Garp dalam Marine even though nama dia adalah Monkey D. Garp. Sampai satu tahap
Kong cuba untuk naikkan dia ke jawatan Admiral tapi dia tolak. Dan kita juga tak boleh nak kata yang Clan D semuanya baik, sebab dalam kalangan Clan D pun ada yang jahat. Contoh dia macam Rock D Zebek dan Marshall D Tish kan. So melihat kepada fakta-fakta yang ada ini, aku rasa in my opinion Im tu sendiri bukanlah nama sebenar dia, dan nama penuh dia sebenarnya berkemungkinan ada nama tengah D. Dan kalau kita ingat balik, even lepas sampai ke Laugh-Tale, Roger tak boleh nak berbuat apa-apa melainkan hanya mampu ketawa dan menunggu masa yang telah ditakdirkan, barulah One Piece itu akan ditemui. Dan ada juga beberapa kali dalam One Piece ni diceritakan tentang takdir, yang mana takkan berlaku satu-satu event itu until that appointed time has come. Contohnya kita boleh tengok perbualan antara Sea Kings dekat dasar lautan tu kan, yang menunggu that appointed time datang, raja mereka akan kembali. So berkemungkinan begitu juga Im sama, dia tak dedahkan diri dia, siapa diri dia yang sebenarnya, sampailah the appointed time sampai. So guys, what do you think? Please drop your comment down below, share your thought untuk kita sama-sama berdiskusi. Okay? And gang, before I end, sedikit renungan. Jika usaha kamu gagal dan tidak berjaya dan tiada sesiapa yang membantumu, please don't give up and just do it. Bangkitlah my brother, bangkitlah, kejar impianmu. Takdirmu sedang memanggilmu. Impianmu takkan pernah mati, cuma kamu belum kecapi. Go catch your dream my brother. Waktu akan segera menjawab semuanya. Kejayaan kamu pasti akan tiba, cuma cepat atau lambat. Percayalah dengan takdir dan jangan sesekali kamu menyerah. InsyaAllah janji yang telah kau ucapkan, impian yang telah kau doakan akan segera terwujud. Gagal bukanlah takdirmu. Teruslah berjuang dan berusaha, kerana kegagalan bukanlah pengakhiran bagi impianmu. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi